Okey, dah boleh mula dah? Ya, sila. Sila. Alright. Akan terus soalan lah. Kita lapar perut dah ni. Berkenaan dengan sesi libat urus hari ini, mungkin ada pembangunan yang baru daripada Persatuan Bahawa kepada negeri khususnya, mungkin ada Di sesi libat urus di negeri Terengganu dan semua negeri-negeri yang lain adalah penting supaya kita boleh selaraskan perancangan ekonomi di peringkat persekutuan dengan peringkat negeri masing-masing, kan? Jadi contohnya kalau pada hari ini di negeri Terengganu, Kementerian Ekonomi berkongsi beberapa sektor-sektor yang penting. Maksudnya tumpuan kami adalah kepada sektor-sektor ini, termasuklah contohnya ialah yang melibatkan peralihan tenaga, yang melibatkan penstoran carbon capture and storage, yang melibatkan projek-projek keterjaminan makanan, produk-produk pelancongan yang mengambil peluang jajaran ECRL. Jadi fokusnya ialah apabila tumpuan di peringkat pusat itu adalah telus kepada perancangan kerajaan negeri juga boleh menyambut dengan memastikan bahawa perancangan di peringkat kerajaan negeri juga mengambil kira tumpuan-tumpuan tersebut. So I think once you have the alignment, jadi setiap tumpuan yang buat baik oleh kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri akan ada peluang yang lebih baik untuk dijayakan. So berapa banyak projek untuk Terengganu sebenarnya? Menerusi sesi libat urus ni? Tak, projek ini sebenarnya telah projek-projek telah diluluskan semasa belanjawan, kan. Jadi contohnya projek untuk tahun 2023 sebanyak 1.5 bilion telah diperuntukkan. Jumlah keseluruhan 1,300 lebih, Karimah. Jumlah keseluruhan 1,300 projek lebih yang dibiayai oleh kerajaan persekutuan. I think it's 1365. Can get the number later lah, kan. So libat urus ni bukan sebab itu juga yang saya selalu sebut juga dalam sidang media dan yang lain, kan. Kita kena beralih daripada pendekatan pergi ada sesi libat urus ke ada apa umum projek. It doesn't work that. Kita pastikan bahawa proses peruntukan dan proses menentukan projek itu proses yang berlaku setiap tahun semasa belanjawan dibangunkan, semasa rancangan Malaysia diusahakan, kan. Jadi bila kita hadir masa ini ialah untuk kita selaraskan balik perancangan di peringkat kerajaan negeri dan di peringkat kerajaan pusat, kerana perancangan-perancangan inilah yang diterjemahkan dalam bentuk projek-projek yang dibiayai oleh kerajaan pusat dari satu masa ke satu masa. tadi ada sentuh pasal projek kebakaran sungai di Terengganu, kan, kemana kita dah masuk pertengahan ni. Mungkin boleh ulas sikit berapa bajet yang diluluskan untuk sungai Terengganu? Tak ingat, saya terlembang. Saya tak ingat lah. In total ada lebih kurang berpuluh ribu projek yang bernilai 99 bilion. Jadi kalau minta menteri ingat setiap satu Menteri ya, kan. Cuma saya ingat bahawa memang sebut telah diluluskan. Total saya tak ingat lah. Beralih pada peluang tenaga boleh baru. Salah satu daripada sektor yang diusahakan oleh kerajaan pusat sekarang ialah dari segi kepimpinan kita dalam kerana di rantau ini tidak ada negara yang betul-betul memimpin, dan dalam 2 tahun 2020-2021 jumlah pelaburan di dunia yang paling besar ialah dalam teknologi hijau. Jadi untuk kita mendapat pelaburan
depan di masa akan datang, negara kita mesti berada di depan sebagai pusat peralihan teknologi hijau di rantau ini. Terengganu ada potensi yang begitu besar kerana salah satu komponen kepada peralihan tenaga ataupun teknologi hijau ialah bagaimana kita menyahkarbonkan ekonomi. Kita ada kandungan karbon yang tinggi dan karbon ini yang menyumbang kepada kenaikan suhu dan sebagainya. Jadi negara-negara yang boleh menyahkarbonkan ekonomi mereka akan dilihat sebagai berada di depan. Dan satu peluang yang ada di Terengganu ialah dengan kita menyuntik karbon daripada environment, daripada persekitaran kita, ataupun yang diimport daripada negara lain. Negara lain ambil karbon daripada persekitaran mereka, dia hantar ke negara kita untuk disuntik di dalam telaga-telaga minyak yang tidak lagi dipakai. Yang itu teknologi yang dipanggilkan sebagai CCS, Carbon Capture and Storage, dan yang ini ada potensi yang besar di Terengganu kerana Terengganu yang banyak lapangan minyak yang sudah tidak digunakan kerana minyak makin berkurangan kan. Jadi itu antara salah satu perkara yang akan diberi tumpuan, dan ini akan membolehkan industri minyak dan gas yang ada Kertih sekarang ini bertukar menjadi industri hijau dengan menggunakan telaga minyak sedia ada untuk menyimpan dan menyah karbon. Mungkin dalam tempoh berapa tahun lagi untuk perancangan menyah karbon. Kalau perancangan sedia ada sekarang, dijangkakan bahawa fasiliti pertama untuk menyah karbon di Kertih boleh beroperasi 2030. Tapi saya nak percepatkan sebab saya ingat satu perkara yang kita boleh buat di peringkat kami ialah Kementerian Ekonomi dan Kerajaan perlu mempercepatkan menggubal undang-undang untuk mengawal selia aktiviti nyah karbon. Sekarang tak ada lagi. Jadi bila tak ada tu, pelabur nak masuk tu dia tak tahu macam mana. Jadi kalau kami boleh percepatkan dalam 1-2 tahun ini, insya-Allah sebelum 2030, I mean my hope is to see it happening 2028. Okay? yang perkenaan pasal LPT 3 tu status dia macam mana sebenarnya? LPT 3 sekarang ini status dia masih lagi dalam kajian lah, dan kajian dalam RP3, maksudnya dalam Rolling Plan 3 RMK 12 ini memang tidak ada sebarang keputusan di Kerajaan Persekutuan, tapi perbincangan itu akan berterusan dan kita sudah tentu akan tengok kalau cadangan kerajaan negeri macam mana, peruntukan Kerajaan Persekutuan macam mana, dan perkara itu akan berterusan. Yes, I mean although perancangan yang Petronas ada sekarang ialah 2030. Rancangan diorang, saya rasa dia ambil masa 6 tahun ini nak buat kan, supaya fasiliti yang pertama 2030. But I think kalau kita boleh percepatkan undang-undang di peringkat kerajaan, itu akan mempercepatkan lagi pelaburan itu supaya menjelang 2028 dia dah boleh beroperasi. Bukan undang-undang. Kita tak ada undang-undang. Contohnya esok you nak pergi, you nak import karbon, you tak tahu nak bayar berapa duty. Kita tak ada undang-undang langsung tentang nyah karbon. Jadi kerajaan sekarang memang di bawah kementerian kami lah, untuk mengusahakan secepat mungkin undang-undang mengenai nyah karbon. Bila ada undang-undang itu, saya yakin dia akan mempercepatkan industri nyah karbon di negara. Ya, dan baru pelaburan itu boleh berlaku lah. Kalau tidak kita bercakap tanpa pelaburan, tanpa undang-undang tu, pelabur tak ada clarity macam mana nak. So that's the focus. Dan ekonomi sedang memperlihatkan apa tu lah. InsyaAllah kan Datuk kan. Kita ya, insyaAllah, I mean, it is under our jurisdiction and we will work towards the law as soon as possible lah. Okay. Yang layan dah mulakan adalah yang dah ada penstoran ni di North Sea, I think di utara Scotland, tapi dia tak
meluas lagi, kerana tak semua negeri dia ada telaga yang tak ada minyak, yang tak ada minyak ni. Jadi sebab itu potensi Malaysia adalah antara yang paling baik di dunia. So the sooner we get into it, the better. So kita negara yang terawal lah yang sekiranya Memang industri di satu dunia ni sedang berlumba-lumba lah untuk membangunkan industri minyak karbon. Jadi ada yang dah ada teknologi di peringkat tertentu, tapi dari segi potensi penstoran kita antara yang terbaik di dunia sebab kita ada telaga minyak. Jadi orang lain dia ada tak ada telaga minyak, dia kena hantar kat Malaysia juga. Jadi sebab itu kita lagi cepat kita berada, lagi cepatlah kita dapat menjadi pemimpin di rantau ini. So telaga minyak yang dikenal pasti tidak guna pakai lagi mungkin ada dalam pengetahuan YB. Yang itu kena tanya Petronas lah. Kan? Maknanya kita boleh katakan beberapa lah. Taklah, dia mana-mana telaga minyak yang tidak lagi menghasilkan minyak sudah tentulah boleh digunakan, kan. Tapi yang telaga minyak yang mana semua tu kena tanya Petronas ataupun yang industri yang terbabit lah. Mungkin kalau Terengganu sendiri ada telaga minyak yang tak diguna pakai, pelaburan tu dia beralih kepada negeri. Dan negeri tidak ada Telaga minyak tak ada minyak. Telaga minyak memang semua Petronas punya. Kan. Industri Okey. ada soalan negeri sikit. Ya. Apa ni? Ada kira tak ada soalan? kita buat macam tu lah. Datuk Seri atas draft. Saya kau ya. Perkembangan pembayaran rakyat. Sebagaimana semua sedia maklum bahawa kerajaan negeri terima kebiasaannya sebelum ini terima 2 kali setahun pembayaran pada bulan Mac dan pada bulan September. Apa betul? Oktober, Mac dan Oktober. Kita sekarang ini berada pada bulan Jun dan sehingga kini kerajaan persekutuan Kementerian Kewangan ada membuat pembayaran mengikut bulan. Ada bulan Mac ada, bulan April ada, bulan Mei pun ada, dan kita percaya bulan Jun pun ada. Macam installment lah. Okay. Ya, Datuk Seri Nur Ali takut jauh. Dok open up bunyi ni. Kamar Datuk Seri atas dasar kapasiti Datuk Seri sebagai anak presiden lepaskan Khairi Jamaluddin ada mengeluarkan pernyataan bahawa dia terfikir untuk mewujudkan satu parti yang baru kerana parti-parti yang sebelum ini dianggap sebagai parti yang tertentu. So pada pandangan PAS sendiri mengenai pandangan Khairi Jamaluddin itu ataupun mungkin PAS membuat kajian awal untuk membawa Khairi Jamaluddin bersama-sama dengan PAS sendiri bagaimana? Negara kita negara yang subur demokrasi dan ada ruang kepada semua orang, mana-mana pihak saja untuk nak tubuhkan parti politik ke NGO. Jadi kalau beliau berhasrat untuk menubuhkan parti politik, itu adalah kehendak beliau dan tidak ada yang menghalang dari segi undang-undang untuk beliau menubuhkan parti politik di atas apa jua asas perjuangan. Jadi terpulang pada hak masing-masing. Sri, isu lain sikit pasal tanah Khairul Islam kan. Dengan katanya UMNO ajak Datuk Seri berdebat berkenaan dengan isu tanah itu. Pertama, tak ada kerja saya nak berdebat dengan dia. Saya tahu siapa yang mengeluarkan kenyataan nak ada berdebat. Yang kedua, buat apa saya nak ikut game plan dia. Satu masa dahulu 2012 ke 2014 ada Pak Pembakang pada waktu itu ajak dia berdebat dan dia pun mengatakan tak bersedia untuk berdebat. Jadi oleh kerana dia menjadi pembangkang sekarang ini, tentulah dia akan buat desaan itu. Jadi ada kerja saya lah nak berdebat dengan dia tu. Maksudnya tak ada keperluan untuk kita berdebat dengan bekas Tak ada dan saya tak akan ikut game plan dia. Buat apa saya nak ikut game plan dia? Datuk Seri, yang dakwaan mengatakan jual tanah harga murah tu macam mana sebenarnya? Saya sudah beri jawapan beberapa hari lepas dalam ketika ditanya oleh wartawan di Kuala Lumpur. Jadi boleh recycle jawapan yang sama. Tidak ada jawapan baru pada hari ini. Mungkin Datuk Seri bersedia untuk memberi keterangan kepada Mana-mana pihak yang ingin secara resmi kepada wartawan saya sudah sebut beberapa hari lepas dan itulah jawapan saya. Untuk ditanya lepas ni pun itulah jawapan saya. Okey, thank you. Okey. satu lagi kesian dia.
Dia tadi saya tanya Kita juga tu lah mengenai dari isu kerajaan dahulu dalam rakyat jadi aset parti mungkin 112 Macam mana tu? isu kerajaan dahulu ambil tanah rakyat jadi aset parti mungkin 112 parti. Yelah, kalau kita nak korek persoalan seperti ini memang panjang cerita dia, dan ada juga ada parti-parti politik yang register tanah-tanah yang dapat daripada kerajaan ini atas nama parti pun ada, tapi saya tak ingin panjangkanlah perkara itu kerana masing-masing ada hak dalam perlembagaan dan peraturan di negeri-negeri. Okey. Okey, terima kasih. Okey.